Selamat sejahtera. Saya Puan Zakiah binti Zubir. Akan menerangkan tentang tajuk kita pada hari ini iaitu silang budaya. Baiklah. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, mari sama-sama kita lihat apakah objektif pembelajaran ini. Objektifnya adalah untuk menerangkan kepentingan nilai hormat menghormati, toleransi, hemah tinggi, beradab sopan, beretika dan berakhlak. Mari sama-sama kita lihat apakah yang dikatakan budaya. Budaya ialah sikap, nilai, kepercayaan dan tingkah laku yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Ia juga merupakan suatu cara hidup yang boleh berkembang, diwariskan dari satu generasi ke satu generasi. Definisi pelbagai budaya pula ialah satu sistem kepercayaan dan tingkah laku yang mengiktiraf dan menghormati kewujudan kepelbagaian dalam kelompok sebuah organisasi atau masyarakat, mengakui dan menghargai perbezaan sosio-budaya dan menggalakkan dan menerima sumbangan berterusan mereka dalam konteks dan budaya yang inklusif dalam organisasi atau masyarakat berkenaan. Jadi, apabila kita lihat definisi ini, ia merupakan satu kepercayaan dan tingkah laku dalam masyarakat yang mempunyai sosok budaya yang berbeza. Kepelbagaian inilah yang akan mewujudkan perbezaan tradisi dalam norma kehidupan masyarakat yang boleh kita pelajari dan akan mewujudkan nilai-nilai hormat menghormati, toleransi, saling faham memahami antara satu sama lain. Apa itu silang budaya? Silang budaya berlaku apabila dua atau lebih individu daripada latar belakang berbeza berinteraksi. Perbezaan latar belakang mencakupi budaya luaran ketara dan budaya dalaman yang tidak ketara. Apakah yang dikatakan budaya luaran ketara? Budaya luaran yang ketara adalah seperti pakaian, rupa, bahasa, adat resam, makanan dan tempat tinggal. Manakala budaya dalaman yang tidak ketara pula ialah seperti pengetahuan, kepercayaan, moral dan nilai hidup. Jadi, apabila perbezaan budaya ini kita dapat fahami, maka ia akan melahirkan hubungan yang positif dan harmoni. Mari kita lihat pula bagaimana silang budaya boleh diterapkan kepada rakyat Malaysia. Yang pertama, dengan merayakan sambutan atau perayaan kaum yang berbeza secara bersama. Yang kedua, perkahwinan campur. Dan yang ketiga, melalui program silang budaya. Jika anda lihat gambar yang tertera, anda boleh nampak berlakunya perkahwinan campur, maka di sini akan mengeratkan hubungan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Kemudian kita lihat pula yang dikatakan program silang budaya di sekolah ataupun institusi. Program silang budaya ini boleh meningkatkan kefahaman mengenai kebudayaan kaum, mengeratkan hubungan persahabatan sesama kaum, juga meningkatkan semangat perpaduan kaum. Kita boleh lihat ke sini bagaimana anak-anak di sekolah, mereka bercampur antara satu sama lain yang terdiri daripada pelbagai agama, bangsa dan kaum. Apakah kepentingan silang budaya? Yang pertama, dapat memupuk masyarakat yang buta warna. Baiklah, apa yang dinamakan buta warna? Kebiasaan, anak-anak yang dilahirkan daripada perkahwinan campur biasanya menjadi buta warna dan tidak resis kerana mereka tidaklah terlalu Melayu maupun terlebih Cina. Mereka mudah memahami dan menghormati perbezaan budaya antara dua kaum terbesar di Malaysia.
Yang kedua, menjadi penawar kepada masalah hubungan masyarakat. Yang ketiga, dapat memberi pendedahan kepada masyarakat lain mengenai perbezaan antara kaum. Seterusnya yang keempat, mewujudkan persefahaman dan perpaduan antara satu sama lain. Dalam komunikasi juga boleh berlaku silang budaya. Komunikasi silang budaya merupakan komunikasi yang melibatkan individu daripada latar budaya yang pelbagai seperti bangsa, ras, etnik, jantina, bahasa, agama, tingkat pendidikan dan status sosial. Air muka juga memainkan peranan yang penting dalam komunikasi, terutamanya komunikasi silang budaya. Contohnya, lambang orang yang sedang berinteraksi boleh jadi negatif atau positif berdasarkan mimik muka atau air muka yang ditonjolkan. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita wujudkan rasa gembira supaya kita dapat hidup dalam keadaan bahagia dan sejahtera. Sekian, terima kasih.